Lulusan setapekat diploma ada, tapi dia jadi pengangguran, mana tak ada kerja, tokengan, wangan. Orang takut benar ni, orang takut tak ada kerja. Deh, tuan-tuan yang mulia, tapi orang tak takut dia ni tak ada kerja untuk nak hasil agama dalam diri ni. Tak ada takut. Usaha untuk nak hasil iman. Tuan-tuan yang mulia, setan pandai. Setan dia mari dulu pada kita. Setan dengan cek kita tua dia. Cek kita itu jadi sasaran kena tipu dia dah. Hingga siapa Tuhan tegur buat kita ni. Dan mung jangan jadilah sebagai mula cek mung itu ni. Tuh, ada mafhum dalam ayat kata gitu. Deh. Cemu dulu kena tipu, damu ni kena beringat sikitlah. Deh. Jadi tuan-tuan yang mulia, gapo setan ni dia bijak, dia yang pandai ni, nyetane perasaan mari dalam hati kita, nyesutik masuk tekah mana. Jadi mari berasa kita ni jadi tak apa, tak wangan kerja dakwah ni. Tak ada wak kerja untuk nawi hasil iman ini. Sedangkan iman ini kalau kira Nabi dia kecek dengan siapa dulu? Kecek tak payah sahabat. Jadidu imanakum, hendak kamu membaru iman kamu. Ta'allamul yaqin, hendaklah kamu belajar yakin. Fa inni ata'allamuhu, aku juga belajar yakin. Tuan-tuan yang mulia, yang mana Nabi ni usaha ni siapa dia wafat. Di riwayat mengatakan iman yakin Nabi ni terus menerus meningkat. Siapa hari dia meninggal dunia. Usaha kuat benar. Usaha dengan siapa tak ada masa nak berehat. Tuan-tuan yang mulia, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah jadi pengiring baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka usaha sungguh-sungguh atas iman sebagai usaha maqasid, sebagai usaha maksud hidup. Gini weh, kalau wasa nak tidur benar, kita ambil batal giboh ha. Nyanyo ni kawan. Ni tengok hidung kepek ni. Tuan-tuan yang mulia, kerana kita nak kira ni barang besar. Barang pula barang tak nampak. Barang sungguh. Barang tak nampak. Ni barang. Jadi kita ni nak kata waktu baik barang nampak masuk dalam hati kita ni. Kerana barang nampak ni, barang dunia ni, barang benda-benda dunia ni barang nampak tengok. Nampak untung dia, nampak faedah dia. Duit nampak. Bukan nampak duit saja, nampak mukabalah dia. Mukabalah penyamaan dengan duit dia. Kalau duit 1000, gapo mukabalah boleh sama dengan 1000 tu. Boleh ditukar dengan penama kalau 1000. Kalau 10.000, gapo mukabalah dia tu. Kalau 100.000, kalau 800.000 gak dimek runmai. Jadi kita nampak mukabalah benda-benda dunia. Tuan-tuan yang mulia, tapi iman ini benda sungguh, perkara sungguh, tapi kita tengok tak nampak. Untung dia pun tak nampak, faedah dia pun tak nampak selalu. Tak nampak pun kerana kita orang benak ni. Dah. Perut kita benak. Orang perut cerah tu nampak lama dah. Macam Nabi, macam sahabat, mereka nampak, mereka faham, mereka reti barang ini. Tuan-tuan yang mulia, kita kena tahu setengah lagi kita ni hak nampak dengan hak tak nampak ni besar, hak tak nampak. Kok mana weh, celak mata weh buku ni weh. Jadi hak nampak dengan hak tak nampak ni jadi besar, hak tak nampak. Hak nampak besar juga, tapi besar hak tak nampak.
dalam tubuh kita ni Allah Ta'ala buat kita ni Allah kapuh dua unsur, dua perkara. Satu hak nampak, yang satu lagi tak nampak. Duduk di kita ni. Hak nampak dia panggil jasad, hak tak nampak dia panggil roh. Mana besar roh dengan jasad? Mana besar? Mana mustahak roh dengan jasad? Ada ke tak roh? Ada. Nampak ke tak? Tak nampak. Segala alat reka manusia ni, sains dan teknologi ni, boleh nak tengok ke tak ni roh ni? Tak boleh. X-ray tak boleh. Ultrasound tak boleh. Scan tak boleh. Songklong pun tak nampak. Radar pun tengok tak nampak. Ada ke tak dia? Ada. Dan semua manusia mari dalam dunia ni rakyat kata ada belaka. Orang tak beriman dengan Allah, orang tak beriman dengan hari akhirat pun dia yamrab, wah adanya roh. Dia kata ada roh. Roh ni pergi berkapuh dengan jasad hak nampak ni dipanggil al-haya, hidup. Tua-tua yang mulia, kira gini, jasad ni kalau tak ada roh, belah mana jasad ni kalau tak ada roh? Mata tak boleh nampak dah. Kaki tangan tak boleh bergerak, tak boleh bergerak dah. Dah. Dia. Jasad tak terpakai. Nak panggil orang pun tak boleh dah kalau tak ada roh, kena panggil mayat. Mayat pun suta ya, kalau banyak hari nak panggil mayat pun tak boleh, panggil bangkai, busung. Mana besar tu? Mana mustahak roh dengan jasad tu? Roh tak nampak, jasad nampak. Mana besar? Jawabnya besar roh, besar roh. Roh bukan serupa dengan jasad. Dia mari mana roh ni? Mari daripada Allah. Min amrillah dia. Min amri Rabbi. Daripada amri Rabb. Daripada perkara hak Rabb, hak Allah Ta'ala. Makhluk dia tu makhluk. Dan dia kekal. Dia kekal, dia tak punah. Jasad ni punah. Jasad ni punah. Jadi tanah. Napa? Dua-dua yang mulia, tapi jadi tanah pun sama tara ya. Jadi tanah bukan tanah terus, sama tara. Kerana dua-dua yang mulia, Allah Ta'ala pakai semula jasad ni, mari kapur semula dengan roh. Di situ Allah bilang, Allah panggil lahiyal hayawan. Bila bangun bakit mari semula berkapur semula roh dengan jasad ni, di situ lahiyal hayawan. Sesungguhnya itulah kehidupan yang sejati. Lan ini kehidupan lan ini bukan sejati, karena kehidupan samantara. Nampak samantara? Kehidupan hak kelik mai berkapur semula tu baru kehidupan yang sejati. Bila tu kehidupan semula tu hari kiamat. Kiamat ni dia ambil daripada qama, yaqumu qiyamun, kiamat. Qama mana berdiri, bangun. Semua manusia ni bangun habis. Raja, rakyat, kaya, miskin, beriman, kufur. Semua kena bangun. Percaya tak percaya tak ada masalah. Kena bangun hari itu. Dan bangun ni kena bangun sekali beruh. Dia tak sempat dengan mari ni tayai. Berasa mari. Berapa ribu tahun dah ada pakai mari ni. Deh, tapi hari bangun tak sama sekali bekat bangun. Deh, ini program hak Allah Ta'ala kepada manusia semua. Ini program Allah, program hak tetap. Program ni adalah program yakini, program qat'i. Hak bahasa kena yakin, hak bahasa kena putus macam ni. Beriman tak beriman, buat persiapan tak ada buat persiapan, mana kena bertemu dengan program ini. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita kena faham maksud yang mana Allah Ta'ala hatta kita marilah dunia ni untuk usaha atas iman, untuk usaha atas amal agama yang sempurna.
Usaha siapa? Usaha kita. Bukan usaha untuk orang, usaha untuk kita. Orang laki-laki pun, orang perempuan pun, orang muda pun, orang tua pun, orang mengaji pun, orang tak ada mengaji pun, orang tak mengaji pun. Maksud, usaha atas maqasid, usaha atas maksud. Tuan-tuan yang mulia, maka usaha ni usaha maksud. Email tu maksud. Amal agama yang sebenar adalah maksud, dan usaha dia adalah maksud. Usaha apa tu? Usaha iman, usaha apa tu? Usaha dakwah. Tuan-tuan yang mulia, kalau kira mari ni hak Tuhan hajar ni, Tuhan hajar dakwah ni bukan supaya Tuhan hajar semaya, tuan-tuan. Bukan supaya Tuhan hajar haji, hajar puasa. Tuhan raya hak semaya ni Tuhan raya dengan ijmal, ijmal. Tak ada raya secara terperinci satu persatu, tak ada. Aqimus salata wa antuz zakah. Raya gitu ya. Tak ada raya kata pera kami apa ko wa zakat pera kubal mu apa ko wak padi berah wak gandum banyak mana. Tak ada raya. Tak ada raya pula semaya tu apa rakaat zuhur, apa rakaat subuh, apa rakaat. Tak ada kata. Raya kata semaya gitu ya. Tuan-tuan yang mulia, maka Nabi mari buat pelaturan ni, yang mana Allah Ta'ala hatta Nabi mari hajat sendiri tu. Tuan-tuan yang mulia, tapi kerja dakwah, kerja untuk nak buat hasil agama, Allah Ta'ala beri penerangan dengan secara tafsil, dengan secara detail, dengan secara huraya yang laik, huraya yang kemah. Ayat tuan-tuan yang mulia, cerita nabi-nabi saja ni mai buat kerja dakwah mengandungi dalam Quran itu 1000 ayat lebih. Cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita Nabi Lut, cerita Nabi Hud, cerita Nabi Yaqub, cerita Nabi Saleh. Laik dengan tu Nabi sendiri pula Allah berkecek dengan Nabi harawa ni. Hingga siapa Nabi reti faham hakikat dakwah. Selepas pada Nabi faham hakikat dakwah, Nabi kelik wayak kepada keluarga dia, kata sipela ala-ala rehat ni, ala-ala rehat, ala-ala tidur sipel tagola, tak ada berehat dah selepas pada hari ni. La rahata ba'dal yaum, tak ada kena berehat dah, tak boleh berehat, tak ada masa rehat dah selepas pada hari ni. Selepas daripada turunnya 2 surah, 3 surah. Surah Iqra turun mari. Lepas pada Iqra turun mari, Muddassir mari. Lepas tu Muzammil mari. Dan jadi tuan-tuan yang mulia, dalam surah Al-Muddassir Nabi Allah Taala suruh Nabi, perkata Nabi suruh bangun diraya kebesaran Allah kepada manusia. Kum fa'anzid, bangun gi fa'anzid, maka hendaklah kamu beri peringatan kepada manusia. Kena inzar. Quran sebuah Allah Taala waktu turun ni untuk inzar. Dah. Wa kadzalika anzalna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura. Begitulah kami waktu Quran sebuah ni untuk munih Muhammad dalam bahasa Arab, bahasamu sendiri dah. Tujuan apa Quran mari? Litunzira ummal qura, supaya mu ni gibui peringatan ke orang kampung. Ummul qura Mekah. Ummul qura tu Mekah. Wa man hawlaha, dan mereka mu kena beri peringatan orang hadut keliling Mekah. Tuan-tuan yang mulia, ayat ni Maulana Umar kata inilah gah pertama dan gah yang kedua. Dalam istilah dakwah hari ni dia panggil gah pertama, gah kedua. Lepas pada gah kedua tu keluar 3 hari. Lepas pada keluar 3 hari tu keluar 40 hari. Lepas pada keluar 40 hari tu keluar 4 bulan. Karena dia dalam tafsir Ummul Waman Haulaha hingga sampai ke hujung-hujung dunia. Karena pusat dunia ni
Ummul Qura Mekah tu. Wa man haulaha, habis keliling sute dunia ini. Dah kedua, kedekat-dekat tu ya. 3 hari, jauh lagi. 40 hari, jauh lagi. 4 bulan, kata dunia. Tuh. Tuan-tuan yang mulia, ini susunan hak kita buat ni adalah susunan kaedah tu. Dia. Jadi tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala suruh Nabi ni sebar kebesaran Allah. Wa rabbaka fakabbir. Mung kena kabbir, mung kena gi takbir, mana kena gi membesarkan Allah kepada manusia. We manusia faham kata Allah ni maha besar. Dan tuan-tuan yang mulia, dalam surah Al-Muzammil pula, mung kena bangun malam Muhammad. Ambil kekuatan rohani mung tu. Kekuatan rohani, rohmu tu jadi kuat. Dah, kumil lail, mu kena bangun malam. Nisbahu, bagi 2, tidur setengah, bangun setengah. Awing kusminhu, ataupun kurang sikit pun tak apa. Tidur 2, bangun sah, bagi 3. Warattilil Qur'ana tartila. Mu baca Quran. Dalam bangun tu baca Quran di hadapan Allah. Berkecak dengan Allah. Inna sanulqi 'alaika qawlan saqila. Sesungguhnya aku ni akan capak kepadamu ni qawlan saqila, perkataan yang sangat-sangat berat. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wad'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila. Siang harimu Muhammad, mu kena berenang sepanjang-panjang hari. Tuhan suruh Nabi tengah hari ni, Tuhan suruh Nabi berenang. Berenang ni mana air dalam. Tuan-tuan yang mulia, di Mekah ni tak ada air dalam, tak ada tempat berenang. Tuan-tuan yang mulia, maka ulama kata perkataan berenang ni sengaja Allah Ta'ala guna perkataan pinjam perkataan berenang untuk mari banding dengan kerja yang Nabi kena buat di siang hari. Jadi kerja rawah, kerja buat manusia. Tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala tak kerja betul-betul terung pai terung ma dengan Nabi. Kalau kajak terumpai terumah katakan namu Muhammad mu kena berjalan lagi bertemu dengan manusia ni sepanjang-panjang hari. Oh, reti cerak, reti jelas. Tapi reti tak betul kalau kajak itu. Reti tak betul dengan murak, dengan kehendak hak Allah Ta'ala nak. Moga kata kalau mu berjalan lagi bertemu manusia sepanjang hari ni, bila letih, bila letih tak agak beradu, moga berjalan boleh beradu. Tak sampai hari ni esok. Beradu sampai seminggu belah, minggu ni tak sampai pun, minggu dapat ada lagi. Beradu sampai sebulan, tak apa, tak sampai bulan ni boleh dapat ada lagi. Beradu sampai setahun belah, tak ada tahun ni tak dapat ada lagi. Tapi bila Allah Ta'ala pinjam perkataan kena benar ni, jadi untuk banding kerja mu kena pergi jumpa dengan manusia hari ni, bandingnya mu supaya mu kena benar. Nabi faham mana kecek benar ni. Kenapa? Nabi faham kata supaya berenang, orang berenang ni tak boleh berhenti. Berenang tak boleh berhenti. Berhenti bahaya. Air dalam kena berenang. Tarak pun kena berenang. Nak berhenti berenang bahaya. Cumanya tuan-tuan yang boleh tukar. Berenang ni boleh tukar. Boleh tukar dia, boleh tukar corak dia. Daripada berenang bahasa tepung dengan tangan pun Allah tu terjar dengan kaki tu, dia kepada kiyak, kepada hanyut labu, tu pun. Dakwah sebab tu. Nak berhenti tak boleh. Hari-hari kena buat dakwah. Hari kena dakwah. Dakwah ni kena susun hak hari dia.
hak minggu dia, hak bulan dia, hak tahun dia, hingga sampai habis seluruh umur hidup kita ni dikira kata dole rawah berlaku. Baru lepas daripada bahaya. Tuan-tuan yang mulia, iman ni tuan-tuan yang mulia perkara rumi, perkara zauq, perkara wujdan, perkara rasa. Hari ni tuan-tuan yang mulia tak ada rasa lagi ni kita dengan iman ini, tak ada sera lagi ni iman di hati kita, tak ada cicah mana lagi. Jadi orang panggil, jadi dia perlai-perlik gitu. Sera jara-jara yang baru. Hak sungguhnya iman ni nak hidup bara, duk hidup, duk sera, duk ada dalam wujdan. Tuan-tuan yang mulia. Sehingga tuan-tuan yang mulia mata duk tengok makhluk-makhluk Allah ni. Kerana makhluk ni Allah Ta'ala buat ni bukan untuk nak manfaat kepada manusia, bukan nak faedah kepada manusia. Kerana manfaat ni duk di Allah saja. Mudarat duk di Allah, tak ada pada makhluk. Kamu dah tengok makhluk tu mudarat tu daripada Allah tu. Makhluk tu nak buat mudarat kat orang tu Allah tu. Sengaja takluknya Allah, takluknya kudrat Allah tu. Dua-dua yang mula kok makhluk jadi mudarat tu. Sebenarnya makhluk tu jadi asbab zahir je. Hakikat sungguh daripada Allah. Kita dah bergerak ni daripada Allah ni. Segala gerak-gerik makhluk ada hubungan takluknya kudrat Allah. Tuan-tuan yang mulia supaya dengan takluknya bateri, supaya dengan takluknya kipas duk musim ni dengan kerang banglang tu. No. Kita dengar dia ada musim ni ada hubungan, ada takluk hubung dengan tu. Bahaya tuan-tuan. Tapi bukan seperti tu. Itu orang royak lebih mudah reti lah. Bukanlah tu. Haluh lah pada tu lagi. Makhluk dengan Allah Ta'ala. Ada orang panggil bandingnya nak mudah-mudah, dekat-dekat ya. Dekat-dekat nak reti. Tuan-tuan yang mulia, sifat-sifat Allah ni dia ada takluk, kata ulama. Nampak? Takluk ada. Kudrat, iradah ni takluk, taksir, wibekah. Kalau ada wibekah tu kudrat Allah. Jadi tuan-tuan yang mulai ini keyakinan ni, siapa-siapa dia faham kata makhluk wibekah, maka orang tu iman dia rusak. Karena makhluk tak ada wibekah. Allah Ta'ala buat makhluk untuk jadi tanda, untuk jadi dalil. Jadi dalil. Supaya manusia tengok makhluk ni, dia hati dia disapa tuju kepada Allah. Karena makhluk ni jadi dalil kata Allah. Boleh faham tuan-tuan? Sampai tu Tuhan banyak lagi dalam Quran tentang makhluk kejadian Allah. Wallahu khalaqas samawati wal ard. Allah buat langit ini, Allah buat bumi ini. Allah Ta'ala buat matahari itu tajri, dia berlari itu. Nampak? Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari itu Allah Ta'ala ada pelari di mustaqar, jadi di falak dia, di dalam falak, di dalam ray dia. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Ayat tak ingat, dia ambil ke tengah-tengah tak ingat. Bahasa benak juga kita ni pun. Zalika taqdirul azizul alim. Itu takdir daripada Allah Al-Aziz. Tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala nak ni suruh kita tengok makhluk ni, hati itu tergambarnya Allah. Tapi kita ni dah mana? Kalau tengok makhluk, ingat makhluk lain. Kalau kita keluar ni tengok anak demo, ingat anak kita. Kalau pergi ke benar, ke tempat-tempat nampak upuk malah, ingat kambing. Kalau orang biasa buahi menanam-menanam tu, kalau temu tanah tanjau nampaknya, oh. Jadi ingat anak getah, ingat anak dokam, anak degil.
Dia ada mengaji ni untuk ayat kata makhluk ni jadi dalil kata Allah ada. Makhluk ni lah jadi dalil kata Allah ni kuasa. Jadi dalil atas kebesaran Allah, di atas kamalatnya Allah, kesempurnaannya Allah, kayanya Allah, bijaknya, maha hakimnya Allah, bijaksananya Allah. Tuan-tuan yang mula cuba tengok dia buat kita ni. Bijaknya. Tapi dia tak tengok. Sedangkan Tuhan suruh kita ni tengok diri kita ni. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu ni manusia, maka kenapa kamu tak tengok gatiklah tubuh kamu ni? Dalam butir mata ni. Mata Allah Taala buat ni. Jadi ada kamera. Dulu. Tuan-tuan yang mulia, di dalam kamera ni dia ada memori. Yalah ni orang kecek memori. Supaya orang letak lah ni hak teknologi dia buat apa? Wong Chong Pin. Letak kata mata, suluh ikut dia lalu dia tengok. Amba tanya orang hak duk bubuh Wong Chong Pin. Dia tengok nampak lakak, ikut lalu nampak. Bahaya boleh tahu lama nak boleh bayar kita seminggu ya. Seminggu, patuh ya? Seminggu ya. Tapi kita ni dak tuan-tuan, mata kita duk tengok ni boleh sipes apa mati kalau kita tengok tu. Duk dalam memori kita tu, dalam memori hok tengok zaman budak itu dak nampak lagi. Jahat tu 50 tahun dulu. Kita dak nampak lagi jahat. Kenapa? Dak nampak tengok lagi. Hak kita pakai kain sakut tak bau. Ya budak lah ni tak kenal lah tu. Duk nampak lagi gambar ni. Kalau kita ni orang ahli silapah, kalau kita ni orang ahli pelukis, kita boleh lukis gambaran yang dulu tu, yang masih dalam pandangan nampak kita tu. Dalam ingatan kita dah ingat dah nampak tu. Bukan seminggu. Apa-apa? Boleh wikar kusari 10 tahun dulu. Boleh wikar kusari, boleh wayak hak zaman berapa tahun dulu. Dia wayak dia ingat. Bukan ingat saja, dia nampak gambar hak berlaku. Tuan-tuan, bagaimananya hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dalam mata. Tuan-tuan yang mula dalam perut ni generator. Allah Taala buat generator, enjin. Kerencak dalam perut ni. Tuan-tuan yang mulia ni, enjin dalam perut Tuhan buat ni dia berjalan 24 jam. 24 jam dia bergerak. Amba baca dalam majalah Mercedes-Benz. Dalam surat cara ke kereta Mercedes-Benz ada orang sampak dengan engineer, orang hak buat okbat waktu be enjin tu. Orang hak reka waktu be enjin Mercedes-Benz tu. Orang sampak dia enjin kereta demo ni. Mercedes-Benz ni enjin ni jiha Mercedes ni. Kalau dia kata start we dah hidup semua, buat-buat nak pergi lagi, bawa klik mari taruh duk hidup, kurang minyak tambah. Buat kuasa nak pergi mana pergi lagi, kurang minyak duk hidup semua jangan mati ni. Rok lama mana enjin ni. Engineer tu ayat kata 2 tahun patut hang enjin tu. Kita bukan 2 tahun tuan-tuan yang mulia ni enjin dalam perut kita ni. Generator, enjin Allah Taala buat ni. Kita tidak punya jalan tu. Pas reti lebih pada kita lagi perut ni. Kita tak reti makan semua. Tuan-tuan yang mula dalam makan ni kita makan tu ada protein katanya. Ada vitamin katanya. Ada dengan zat kalsium katanya. Ada dengan zat garam dalam tu. Ada dengan zat besi, ada dengan zat saka dalam makanan yang kita makan tu. Ada vitamin berbagai-bagai pula. Vitamin A ada tu. Vitamin B ada tu. Vitamin C dia ada tu. Banyak lagi. Dalam makan ni hal kita dah makan tu. Kita tak reti tapi perut kita reti. Bila kita makan dia wak hijau. Segala Allah adalah perut kita tu. Segala zat dalam makan ni ambil dia. Ni ambil dia mai hatta seluruh tubuh jadi tenaga. Hak kita hidup boleh jambil tu hapah tu.
Baik belakang dah. Jadi mari pakar dah hak nak tu. Dah. Jadi tuan-tuan yang mulia, itu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, sepatutnya kita tengok makhluk, kita duk kutip kira makhluk ni, kita rasa kata Allah Maha Bijak, Allah Maha Kuasa. Dah, tak geri gitu. Tok Guru dah ayat kata makhluk jadi dalil, tapi kita tak nak jadi dalil, jadi hijab. Hari ini kita ni makhluk ni menjadikan kita hijab. Segala asbab yang ada di tangan kita juga kita hijab dengan Allah. Bah kita hijab, kita nampak, kita harap, kita gantung, kita kasih. Ada. Oh, kawan ni muju ada bukan ni. Kawan kalau tak bukan ni enggak berat lah. Tu dia. Kata tu bukan kata main-main, kata sungguh tu. Kata dalam keadaan lupa terus kepada Allah. Ulama ayat kalau kita kata tu, tapi dalam hati dia ingat iktikad kata Allah buat segala-gala, okey. Tak apa, kerana kita kecil atas jalan asbab. Tapi tu kau kata tu tak ada cah langsung dengan Allah. Tuan-tuan yang mulia, iman ni dia banyak. Hak gulawai iman ni banyak. Hak kelahi dengan iman, dia panggil. Hak at-tadad, dia mana ke berlagu dengan iman. Gapo? Syirik. Dan syirik ni Nabi Raya kata asyirku akhfa. Syirik ni ialah paling sembunyi sekali. Tak payah khabar nak masuk, dia masuk dia. Kenapa? Tuan-tuan yang mula tempat iman duduk di hati. Dalam hati ni tanazuk, dalam hati ni tempat berhubung. Syirik dalam hati juga, kufur dalam hati juga, nifak dalam hati juga. Tuan-tuan yang mulia, kalau orang panggil alang kabir ke, mana kurang tak ada usaha ke, tak ada mari buat kira hak email katik ke. Tuan-tuan yang mulia, nanti syirik ini dia ada dua, ada syirik jali, syirik nyata. Buat kita tahu syirik jali. Sembah berhala, sembah pokok kayu, sembah batu, itu syirik jali. Orang kata wah tu, kita tak wah, kata mampu pun tak wah. Orang we tak kau mah, suruh sembah, tak sembah mah kemah. Tapi kalau gerak tak kau jadi tokoh-tokoh, muka ni menapak besar ni, beda besar ni, super. Syirik jali tak ada, syirik khafi, asyirku akhfa. Jadi tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan yang mulia, iman adalah wujdan, satu benda rasa yang ada di hati, satu zat, satu benda yang ada rasa di hati. Tuan-tuan yang mulia, kalau kita nak banding yang nak mudah reti, tapi bukan seperti tu. Banding nak dekat-dekat faham. Ulama buat bandingnya, zat rasa ni iman semacam mana lapar, perut kita lapar. Rasa lapar. Ni kita lalu dah. Moga hak jasa. Tuan-tuan yang mulia, kalau kita perut lapar, dia ada rasa lapar. Nampak? Orang lek luar ni pun dia kena tengok kata orang ni lapar. Tuan-tuan yang mulia, lapar ni, ada rasa lapar ni, dia ada tubik kesal dia, kesal daripada lapar tu, dia ada tubik mari. Kesal dia apa? Iaitu cari makan. Dia tekan tuai dia tu cari makan. Mana tak boleh bila lapar, dia tekan di lapar tu, tuai lagi cari makan. Tuan-tuan yang mula iman pun dia zauk, dia satu jenis rasa halus, dia patah hati tu. Tuan-tuan yang mulanya tekan tuai dia tu kepada taat habis segala hukum Allah. Itu iman. Tuan-tuan yang mulai kali kita baca barislah ni, kita ni tak ada lagi bu. Kita ni bukan iman duk tekan dak ni. Napa? Lepas tu tuan-tuan yang mulia, bila iman ni betul, dia ada naik siapa dapat halawatul iman, ada kemanisan dalam iman, maka dia pergi bergerak dalam halawatul amal.
Orang zaman sahabat dulu bukan halawah tu dalam semaya, dapat halawah dalam kerja mujahadah. Dan dapat halawah, dapat kemanisan di dalam tadhiyah, di dalam pengorbanan. Sahabat tu dengar hujung-hujung telinganya, masuk anginnya, masuk berita anginnya. Kata Nabi tu, dek kena Fatimah dia mai duduk dekat dengan rumah dia. Bah rumah dekat dengan rumah Nabi tu, rumah dia ni, sahabat ni. Bah rumah Fatimah duduk jauh sikit. Bunyi dengung khabar gitu, mari jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, khabar kata Nabi Fatimah duduk dekat. Rumah dekat rumah Rasulullah, rumah saya. Baik rumah saya, tukar rumah Fatimah saya gitu. Tak payahlah Nabi raya. Jadi keberatannya nyomonglah, ya Rasulullah, apa yang agama ambil daripada saya, Rasulullah ambil daripada saya, lebih serenaknya di dalam hati ini daripada apa Rasulullah tinggal tak ambil. Gerti tidak tu? Gerti tidak tu? Bagi hak agama ambil, hak Nabi ambil, hak Allah ambil itu, rasa puas hati. Tuan-tuan yang mulia, sahabat ni kalau tak kazak agama mari Allah puas hati benar. Kita ni tak kazak orang jahat ni, orang jahat bukan nyak ni. Dia kalau panggil ni cik boleh mari belaka. Ni puhak mari ni tak tahu apa kali bersorak ni. Kena ada usuli lagi, kena usuli mari lagi. Pada berjanji dengan amil halqah ayat kata kawan sekat 3 hari kan. Ni 2 hari esok nak kelak lusa kelak. Yang jadi tu. Dia. Kita niat jangan kelak insya-Allah ni. Karena kita di sini tuan-tuan yang mula kita mari duk hera di kita di dalam satu bi'ah. Dalam satu bi'ah, dalam satu suasana. Yang lari, yang orang panggil yang luar, yang lain, yang berlainnya dengan suasana kita di rumah kita. Dalam masjid ni ada suasana malaikat, ada suasana amal, ada suasana muzakarah, ada suasana taklim, suasana malaikat, suasana rahmat. Ya, ada suasana yang tuan-tuan yang mulia, yang ada suhbah di dalam kebaikan. Ada bersaing, ada mari bersaing, bersahabat. Tuan-tuan yang mulia, sahabat dulu dipanggil sahabat kerana dia suhbah. Sahabat dek sekali dengan sahabat sahibah ni mana dek sekali dengan amal. Tuan-tuan yang mulia, orang ada baik bersahabat dengan amal, maka amal tu akan lekat. Orang ada musuhbah dengan dalam majlis iman, dalam muzakaratul iman, maka iman tu akan lekat. Sahabat-sahabat dulu ni, tuan-tuan yang mulia, dia sama-sama guru dia ni, dia panggil ta'al, mari najlis, kita duduk, nu'minu bi rabbina, kita beriman dengan Tuhan. Siapa gitu? Ta'al, mari setah. Najlis, kita duduk setah. Nu'minu bi rabbina sa'ah, kita beriman dengan Tuhan kita satu ketika. Bila duduk muzakarah iman, kecil iman, Allah Maha Kuasa, semua makhluk tak kuasa. Allah buat berlaku, Allah kuasa di atas tiap-tiap perkara. Innahu ala kulli syai'in qadir. Atas tiap-tiap perkara tu boleh buat berlaku. Perkara hak tak masuk otak, tak masuk akal, tak boleh buat. Tak ada payah untuk Allah, tak ada payah. Hak payah kita. Bagi hak menyalahi adab, menyalahi asbab, Allah Taala boleh buat. Tuan-tuan yang mulia, segala asbab tu semua daripada Allah. Apa yang ada di asbab daripada Allah. Apa yang ada dalam api, panah yang ada dalam api, hak Allah. Hangin hak ada dalam api itu Allah. Anguh yang ada dalam api itu hak Allah. Habu harai hak Allah berlaku. Tuan-tuan yang mula bila kata hak Allah, Allah boleh pecah bila Allah nak. Nah, tuan-tuan yang mula, sebagaimana Allah Ta'ala buat kepada kekasih dia Nabi Ibrahim AS, waktu orang lepas dia dalam api, Allah perah Ibrahim dalam api, lebih lazat, lebih serenok, lebih senang, lebih pada luar pada api lagi. Tuan-tuan yang mula, dalam suasana mudarat Allah beri jadi lazat boleh. Dalam suasana lazat Allah Ta'ala ubah mudarat boleh. Allah boleh buat belakang. Tuan-tuan yang mulia, dalam suasana, dalam keliling, kiri, kanan, belakang, dapat, atas, bawah, suasana mulia. Macam Namrud. Mulia dia.
kedudukan tinggi, kekayaan ni, kekuasaan semua duduk tangan dia. Tuan-tuan yang mula dalam suasana melia dia hidup. Tapi Allah buat hina. Hina pula. Orang aku lawan dia Ibrahim alaihissalam, nyelempar dia dalam api, suasana bahaya, suasana menghanguskan, menghangitkan, menghariakan, menghabukan, tapi jadi sedak serenak dulu. Boleh buat, Tuhan boleh buat belakang. Tuan-tuan yang mulia, keyakinan macam ni lah Allah dah sebut sangat cerita tu dalam Quran, nak wi kita ni masuk yakin kekuasaan Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah wi masuk dalam hati kita. InsyaAllah deh. Tu. Jadi tuan-tuan yang mulia dan kerja usaha untuk nak wi tanah wi masuk yakin ni kena buat kerja sampai mati. Tak boleh berhenti. Kerja apa tu? Kerja dakwah. Kerja dakwah adalah kerja untuk nak bina iman. Jadi kita ni hak maksud kita ni gapo? Kita dengar Muhammad Allah ayat kata deh. Satunya dia panggil kita kena usah iman ka banaya. Kita kena usah bina iman kita ni. Ni iman banaya hai. Iman sikna hai. Kena belajar iman. Nama apa? Lepas tu usaha kena mengukuhkan iman kita ni. Tuan-tuan yang mulia, dengan usaha tu juga tuan-tuan yang mulia, iman ni boleh tersebar bagi rata-rata. Kerja dakwah tuan-tuan yang mulia, dengan suti kerja dakwah ni iman terbina, iman jadi kukuh, iman jadi kekal, iman jadi tersebar. Tak bergari. Tuan-tuan yang mulia, kerja dakwah adalah kerja mudah. Genak-genak orang boleh buat. Orang yang tak boleh buat tu orang tak boleh. Kerja mudah, payah payah. Orang yang payah payah, orang yang payah dakwah ni duduk dalam tanah belakang. Dia Nabi, dia sahabat. Puak harti dakwah. Tinggal puak kita ni, puak jauh dengan Nabi dengan sahabat ni. Kalau laksana padi, orang panggil padi duduk di pelupuh rumah padi. Padi hak duduk rumah padi, orang kau pergi hirit apa hira, pahak gelah, ada patak rumah. Padi tu, butir padi dengan tahi tikuh ni banyak tahi tikuh lagi. Kita pergi petak, pergi ramah, kamak butir padi, kena tahi tikuh. Ni umat akhir zaman sekarang. Tapi tuan-tuan yang mulia, mari di dakwah ni tapi ayo nak buat kelip jadi bersih putih padi ni. InsyaAllah tuan-tuan. Ni kerja dakwah ni. Nak bersih kelip umat ini. Dia umat kita. Dek, nak wi pahaman kita bersih, nak wi hati kita bersih. Tuan-tuan yang mulia, kalimah iman, kalimah la ilaha illallah. Siapa kata la ilaha illallah bersih. Man qala la ilaha illallah mukhlisan. Siapa-siapa kata la ilaha illallah hal kadar dia hati dia bersih. Tak ada syirik langsung. La ilaha illallah mukhlisan, dia orang bersih. Dakhalal jannah. Masuk surga orang tu. Sahabat tanya, wa ma ikhlasuha ya Rasulullah, apa ikhlas ni? Kelimah ikhlas ni lah mana? Bersih dalam kelimah ni lah mana? Qala antahjiza an maharimillah, bahawa kelimah ni dia larang kita tak boleh buat hak haram. Kelimah hak ada kita nya sekat, nya tegah, tak boleh masuk hak haram. Tu bersih. Kita ni bersih po bergelomak po. Semaya dua beradik dengan kelimah. Semaya hak bersih ni, semaya yang menegah daripada fahsya dan munkar. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semaya ni dia menegah fahsya dan munkar. Nabi ayat kata ada sahabat kita tanyalah, mana orang ni semaya tapi munkar ada, fahsya ada. Maka dia belum semaya, kata Rasulullah. Tu kena usah dua perkara ni kena baiki iman, baiki semaya. Tuan-tuan yang mulia, semua hak lain dalam sifat hak kita duk mengaji dalam dakwah ni, semua nak untuk dua ni, hak huminya dua ni ya. Iman dengan semaya. Lepas tu ikram, ilmu nak jadi molek semaya. Ilmu nak molek iman, zikir ni nak semaya ada juga. Semaya kalau tak ada zikir, tak ada semaya. Pak kita semaya kita tak ada zikir lagi. Zikir mulut hati tak tahu kata pah mana.
Deh. Sahabat dulu tua-tua yang mula bila semaya ni dia hanga sampai ada satu orang sahabat ni orang dapat orang panggil orang majzub, orang dapat jizbah dia tu tua-tua yang mulia bila masuk jizbah semaya ni hanga terlupa habis selain pada Allah. Hanga dia kata kalau aku masuk les semaya dia nak katak geduk, dia nak buat lah aku tak khabar. Karena hati dia tu orang panggil pun duduk dengan Allah. Kelazatan dia dengan Allah Taala. Hingga siapa kata burung pahal kata keturuh pagar. Mari hingat tak kepala orang semaya. Tu orang dulu tu ada cerita lah tu. Dalam riwayat kata Sayyidina Ali tu kena anak panah ni orang nak cabut orang. Jangan sakit. Dia mengajak biaduk nanti dia semaya lagi. Siapa dengar tu? Karena bila dia semaya, kelazat dia semaya tu habis kesakit dia. Orang mari tok kaki tu, pegang hulu anak panah tu. Harga tubuh ya berelok orang-orang tu. Sudah semaya, pas mana ni? Ini pas mana? Dia kata cabut. Bila cabut? Cabut ke harus semaya. Aku tak ada rasa apa. Tu. Ini hakikat tuan-tuan yang mulia. Jangan kita kata, malah macam mana jadi gini? Lebih pada ubat kebah ni. Ini benda kenyataan tuan-tuan yang mulia. Jangan dikira dengan kita. Kita ni sebut kata semaya sedap tu asal tak bergari lagi. Kalau ayat kata budu sedap rasa mahal. Omong sama belajar dia tu sedap. Boleh kira. Tapi ayat kata semaya sedap ni tak pernah hanya pun terasa dalam kehidupan kita ni. Kena bagi sedap kita makan tak sedap weh. Orang ayat kata sedap. Tuhan ayat kata sedap. Nabi ayat kata sedap. Pas sahabat pun telah makan barang ni sedap. Nanti jamin kita ni makan tak sedap. Tuan-tuan yang mulia kalau kita bagi sedap, kalau makan tak sedap, orang panggil kita tak sedap rasa. Pasal saya panggil akan fit pakati. Dalam tubuh manusia dia ada suhu, panah. Tubuh kita kena ada panah. Kalau sejuk mati jadi mayat. Dia kena ada suhu panah ni, kena ada dalam ongsa dia tu. Orang kita pergi bama dalam tiap kita kapek tu, bama kita tengok 25 ongsa. Tubik mari akar 25. Jadi pakati. Kalau 40 berarti ya waktu nanti tu ayat kata 30, 40. Orang ni fit pakati. Tuan-tuan yang mula kalau panas lajak ni tuan-tuan yang mula jadi dia buat jadi berubah rasa dalam makan. Maka tak sedap. Supaya kita hari ni tuan-tuan yang mula berkali iman ni iman demi. Hati demi, roh demi. Tuan-tuan yang mula makan ni rohani kita ni tak ada sedap. Semaya tak sedap, zikir pun tak sedap. Sedangkan Tuhan ayat kata ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat dengan berzikir ini menenangkan, menyedakkan, menyerenakkan hati-hati. Kita tak sedar. Jadi tuan-tuan yang mulia. Kita kena berubah rohani kita. Kena bui rawat dia, kena bui haikan payaban. Tuan-tuan yang kena buat rawat dia iman ini. Tuan-tuan yang mulia untuk rawat dia iman ini, Nabi telah rawat, Nabi telah buat rawat dia dah. Nabi telah pubat dah. Tuan-tuan yang mulia pubat dengan apa? Pubat dengan kerja. Kerja apa? Kerja dakwah. Lah mana kerja dakwah? Tuan-tuan yang mulia kerja dakwah ni mula di mana? Mula di masjid. Mula di mana? Mula di masjid. Tuan-tuan yang mulia, kita jangan faham kata masjid ni untuk semaya. Orang tanya dia mau apa orang kampung tu? Orang tanya orang kampung, apa masjid ni? Untuk semaya. Semaya apa? Ada setengah yang untuk semaya jemaah. Agak dia mari jemaah lah. Ada orang rajin tu dia kata untuk jemaah dan jemaah. Dia mari jemaah. Jaga-jaga juga. Tak ada mari lah anak juga. Tuan-tuan yang mulia, masjid di zaman Nabi SAW bukan semata-mata dibina untuk semaya jemaah dan jemaah. Tuan-tuan yang mulia, masjid lah tuan-tuan yang mulia tempat buat manusia, tempat buat orang, tempat pelik orang, tempat bentuk orang, tempat bentuk imej. Di zaman Nabi tak ada sekolah, zaman Nabi tak ada pondok, di zaman Nabi tak ada jamiah, di zaman Rasulullah tak ada madrasah. Ada masjid Nabi.
Orang luluh, orang cuk di masjid Nabi biar Abu Bakar. Orang cuk di masjid Nabi biar Umar. Orang cuk di masjid Nabi biar Bilal. Siapa dia lagi? Semua sahabat cuk di masjid Nabi. Tuan-tuan yang mulia, orang yang kedudukan yang tinggi menyebabkan makhluk Allah lain itu tunduk kepada mereka. Cuk dana, cuk di masjid Nabi. Karena masjid Nabi ada amal yang boleh ubahkan bi'ah yang rusak ni. Jadi tukar orang jadi orang beriman. Deh. Sebab tu tuan-tuan yang mulai hari ni masjid kita ni orang panggil hari ni pakai duk tewah jangok. Kita pun awak ada duit dengan bocak lah dah. Banyaknya kau ada dengar bayar takut malam mereka takut panas, buh kipah lah. Bunyi kata nak buh perapi lah dah. Zaman Nabi ni kipah tak ada. Zaman Nabi ni masjid dia hanya pelita pun tak ada. Hanya sapanya tuan-tuan yang mula di zaman Nabi sendiri itu, rumah Nabi itu hari wafatnya Nabi, duduklah gelak mayat Nabi. Orang kita tanya Aisyah apa? Aisyah hari mayat Nabi duduklah gelak kan tak cukup pelita. Aisyah ayat kata kalau ada minyak aku makan. Karena minyak pelita itu dia minyak zaitun tu. Dia bubuh sumbu dari itu cucuk. Minyak tu buat mengenai boleh, buat masak boleh, buat pelita apa boleh. Api dia molek. Kalau minyak zaitun, api pelita dia molek. Dalam Quran tu sebut, zaitunatil la syarqiyatil wala gharbiyatin yudhi'u cahaya dia. Nurun ala nur. Jadi tuan-tuan yang mulia, minyak nak buat cucuk pelita tak ada. Tuan-tuan yang mulia ni tapi agama hidup. Masjid tak ada kipah, masjid tak ada pelita, masjid tak ada hafal semi ni tak ada. Tanah, pasir, sapu-sapu, tumbuk tanah boleh dikemah gitu. Tapi amalan hidup, usaha hidup. Orang masuk dalam masjid berubah. Orang lalu ke masjid pakai stopi tu baik pakai piak. Orang pakai seluar pandak tu baik pakai jubah. Tu baik pakai kurta. Soalan gitu, berubah. Orang masuk situ jadi berubah. Tuan-tuan yang mulia, kita kena usaha di masjid kita sekarang jadilah tu, insyaAllah tuan-tuan. Tuan-tuan yang mulia, hari ni kita kena pakai belah. Beramah orang dakwah kita ni. Kalau belah ni wijadi ni, kalau orang lain tak boh pun tak apa dah. Sungguh tu. Kita pakai belah insyaAllah ni. Belah. Tuan-tuan yang mulia, kalaulah masjid ni ada program ni tuan-tuan yang mulia. Hari ni berat nak buat rawah, berat lah. Tak berat kena 2 orang, 3 orang. Nak buat gah, nak bersarat 2, 3 orang, tak berat kan. Dia berat dakwah ni bukan supaya berat kayu, berat hati. Allah, berat hati tu nak buat dakwah. Berat hati. Walau tak ada berat, kali kata kira mari tak ada berat, dia kerja mudah, kerja ringan ya. Tapi berat. Dan faedah dia besar. Tuan-tuan yang mulia, kita yang tak reti, kita yang tak nampak gah tu besar tu. Tulis belakang dakwah. Dalam kata faedah kerja dakwah kita buat gah tu. Tuan-tuan yang mulia, segala tali belenggu setan putus nyala. Apa itu? Rusak setan. Kerongkan setan, kicakan dia dalam wangpan, nak kena manusia tu putus getah habis. Jangan tu. Tapi orang wakah sampai tu nak wak keluarga tu yang ada tu. Jaga mata, jaga hati. Hati tu ingat ke Allah. Jaga fikir, kena fikir. Oh tu, fikir, zikir, syukur, sabar. Jaga mata. Kena duduk dia, wit mutakallim. Mutakallim, rahbah wisalah. Pas sudah wisalah, memperkenalkan mutakallim. Ada saudara kita untuk mari nak bercakap dengan tuan sedikit. Silakan. Tu sedikit pas tu mutakallim. Orang lain pakai wajah. Maha tu tuan-tuan yang mulia. Tengok gitu-gitu tu maha tu. Amalan tu amalan Quran tu tuan-tuan yang mulia. Quran tu. Gah ni Quran. Deh. Tuan-tuan yang mulia, Nabi duk enzar dalam kota Mekah tu. Hak tu ayat dalam Quran surah enzar tu. Nabi lorong ke lorong, pitu ke pitu, rumah ke rumah, tangga ke tangga. Hidup di Mekah pas ada di Madinah pas tu Nabi lorong ke lorong berjalan. Di zaman Sayyidina Umar ni berjalan, malah pun berjalan pesak lagi.
Sudah sembahyang subuh, tengok. Tak ada sorga. Bukan sikit orang dalam masjid Nabi ini. Tak ada Salman, penama Salman, Abi Hasmah. Tak ada sorga. Karena dia tak ada lagi. Pergi selalu, pergi usuli. 2 jam setengah. Serina rumah awak 2 jam setengah. Pergi rumah Salman. Assalamualaikum. Mak dia jawab wan saya. Salman pak kana? Ada. Lu apa? Tidur. Kenapa tak ada pergi subuh? Buku tahajud siapa cerah semalam tu, lepas tu subuh tak nak pergi sembahyang saya tidur dah tu. Umar kata, "Raya we tahu ke dia, aku lebih suka sembahyang subuh dengan berjemaah daripada sembahyang tahajud semanya-manya malam." Orang sembahyang tahajud tu sembahyang subuh setara tu Umar tak embuh lagi. Pak kita bukan tahajud tidur. Kita tidur, lepas tu sembahyang subuh sore pula. Jauh bertekah. Sore tengok sore tak ada pergi cari. Bah kita hari ni tuan-tuan yang mulai di masjid kita bukan sore orang tak mari. Tak pergi pula. Tuan-tuan yang mulai kita periduk amal di masjid kita supaya timbul bi'ah, ada suasana iman, ada suasana, ada gerakkan di masjid kita. Deh, hingga ulama orang tua kita nak hari ni ada orang panggil jemaah masjid. Jemaah masjid. Tuan-tuan yang mulia kita ni kena ada 2 ya. Kita ni kena duduk dalam 2 jemaah. Satunya jemaah keluar, yang kedua jemaah masjid. Tubik pada jemaah masjid jadi jemaah keluar. Tubik pada jemaah keluar kelik mari duduk dengan jemaah masjid. Dan tubik pada jemaah masjid duduk dengan jemaah keluar. Tubik pada jemaah keluar kelik mari duduk dengan jemaah masjid. Tuan-tuan yang mulia, apa jemaah masjid? Nak panggil jemaah masjid, amal jemaah masjid, punch amal. 5 amal. Tuan-tuan yang mulai hari ni 5 amal ni kita buat apa untuk nak bagi kita. Nak bagi apa? Nak bagi email, bagi apa? Bagi amal, bagi apa? Untuk nak bagi tuan-tuan yang mulia untuk nak tambah orang panggil nak tambah nur. Ilmu dan nur tu, ilmu nur masuk dalam hati kita. Lepas tu nak ubah apa lagi dalam kita buat amal, nak ubah akhlak kita tu. We jadi macam akhlak sahabat, we jadi macam akhlak Nabi. Kita hari ni akhlak kita ni bukan akhlak orang panggil pakai. Warawah dengan pakai, bukan warawah dengan akhlak. Dia tak kenal dengan perut, dia tak kenal dengan demo, kata kau orang. Kata-kata dalam bayar dia yang kata orang masuk neraka, jadi dia yang masuk syurga. Nyep sepik syurga Tuhan, nyembuh warawah. Orang tak rawah neraka. Orang tak rawah tak ada email. Jangan buat gitu, kecil hati. Kecil hati maksud tu. Nah, tuan-tuan yang mula kita kena betul akhlak kita, we berjuru, we berjenih, ada akhlak tinggi, suka khidmat ke orang, suka hormat ke orang, suka puji orang. Ni kita tak puji kita. Kalau orang je herak mulut kata orang. Aku, ibu tangan duk cokai. Kalau orang jabah. Tak ada akhlak. Nabi puji orang, sahabat dia puji orang. Kupik pun, saya pun, rugi pun nak puji orang. Tuan-tuan yang mulia, kalau kita ni bawa akhlak orang mau sahabat ni, tuan-tuan yang mulia, orang masuk awal, orang masuk sejah bilicing dah. Orang masuk sejah bilicing dah. Boleh orang tak mari di masjid tu kerana buat awal akhlak tak oleh. Orang tak sahih kebaikan. Sebab tu kita patena lagi kita. InsyaAllah tuan-tuan. Kita nak buat awal ni buat kita ni. Deh, suatu yang mulia kerana agama ni kalau betul masuk lagi hidup kita. Iman betul, semaya betul, akhlak betul. Comel, patu ikhlas lagi, apa lagi ke? Tuan-tuan yang mulia yang jadi satu daya tarik ke orang lain tu mari pada agama. Ni kita ni kok mana ni? Wak dakwah sepang ada tenai orang tu. Orang dak tengok nak masuk dakwah hati, kita jadi sekat orang. Orang dak nak sikit-sikit dengan dakwah tengok kita tak ambil ke dakwah. Tu dia. Tuan-tuan yang mula Nabi nyetak tubuh lah mana dalam sahabat dia. Hingga setiap oleh sahabat payah kata, akulah Nabi Muhammad paling kasih sekali. Orang numpu dia payah kata, akulah hak Muhammad, Nabi Muhammad kasih sekali. Nabi tak tubuh dia lah mana pandai sangat ni.
Kita ni jaga ke orang lain, anak lagi benci. Anak benci. Ni duk pakai sorol lah mana, dia duk pakai pakai lah mana ni. Kita ubah insyaAllah deh. Syekh Ilyas rahimahullah ta'ala dia tanya orang-orang karku lama di zaman dia, apa makna dakwah? Ada orang karku lama saya itu dia itu mengajak manusia kepada agama Allah. Itu bukan dakwah lugawi. Itu dakwah di segi lugawi, di segi bahasa. Aku tanya ni dakwah hak hakiki. Dakwah di segi istilah hak hakikat. Agaknya dakwah artinya ad-dakwah artinya at-tabdil wat-taghyir. Berubah dan bertukar. Dakwah ni berubah dan bertukar. Tu. Orang masuk dakwah, orang tu berubah, orang tu bertukar. Akhlak dia berubah, iman dia berubah, amalan dia berubah, kehidupan dia berubah, pemikiran dia berubah, perasaan dia berubah, kehendak dia berubah. Dulu nak muka lain, sekarang nak muka lain. Fikiran dia dulu fikirlah muka lain, sekarang fikir muka lain. Jadi berubah. At-tabdil. Tuan-tuan yang mulia, Nabi buat dakwah, sahabat-sahabat berubah. Sahabat buat dakwah, hingga sampai dunia ini berubah. Maulana Ilyas yakin dengan kerja dakwah ni berubah. Bila jemaah pertama tu dia terkebir suara, Allahu Akbar. Orang mewah mula-mula keluar tu, dalam jemaah tu ada meji merah. Ada meji Musa. Orang kampung. Paling tanya hadrat. Yalah kaisah. Bapa jadi kena. Dia yang kata aku sangat gembira dengan kamu. Karena mula abkalah pehli jamaat sari alam ka inkilab. Munilah orang jemaah mula-mula yang boleh ubah suti dunia ini. Allah bagi basirah dia. Mata batin dia boleh nampak kata dunia ni akan berubah bila bergeraknya kerja dakwah ini. Kita ni pun berubah banyak dah. Tapi kita ni nak wisapa keparah perubahan kita ni kepada sahabat. InsyaAllah tuan-tuan. Bisa pasti tu. Karena itu orang panggil misal. Itu adalah namuzat. Namuzat. Orang panggil contoh dia. Uswah. Duduk situ. Sebab tu tuan-tuan yang mulia kita kena ambil kerja dakwah ni jadi kerja kita, ambil kerja dakwah ni jadi maksud hidup kita. InsyaAllah tuan-tuan. Sebab kita nawai niat. Nawai tu dakwah ni hattal mau saja aku nak buat dakwah ni hingga sampai mati. InsyaAllah tuan-tuan. Sebab kita kena niat gini. Nawai tu dakwah ni 4 bulan anak tahun. Nawai tu dakwah ni 10 hari anak bulan. Nawaitu dakwah ni 8 jam anak hari, bukan 2 jam setengah. Kita 2 jam setengah tak lekat lagi, tapi nawai hak banyak dulu. Apa? Lepas tu lepas pada niat doa, ya Allah pilih aku ni. Ya Allah bagi taufik pada aku ni boleh kerja ini. Pilih dan taufikkan. Wafiqni wi taufik akan aku ini. Fima tuhibbu wa tarda. Pada perkara kamu suka dan kamu puas hati. Wi pada kekuatan padaku. Kena minta dengan Allah. Setiap amal di dalam kerja ni minta khusus dengan Allah bagi kekuatan kita boleh ada dalam amal. InsyaAllah tuan-tuan. Semoga Allah pilih kita dan kekal kita hingga sampai akhir hayat kita dengan kerja dakwah. Amin tuan-tuan. Subhanallah bihamdihi subhanakallah.